Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Sharifah Syafiqah Syahidah binti Syed Sabri Ali dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Ampuan Jemaah ingin menghuraikan tajuk yang telah saya pilih iaitu Akta Radar Berbahaya 1952. Tapi sebelum saya menghuraikan Akta Radar Berbahaya 1952, saya ingin mengenalkan sistem perundangan di Malaysia. Pengenalan undang-undang di Malaysia. Apakah itu undang-undang? Secara amnya, undang-undang merupakan suatu kumpulan peraturan yang wujud dalam masyarakat serta yang diwujudkan oleh pemerintah dengan tujuan dapat mentadbir perilaku seorang individu. Lantas, apakah jenis undang-undang? Undang-undang boleh diklasifikasikan kepada dua, iaitu undang-undang awam dan undang-undang persendirian. Undang-undang awam berfungsi mengatur perhubungan antara individu dengan negara, manakala undang-undang persendirian pula atau lebih dikenali sebagai undang-undang sivil berfungsi mengatur perhubungan antara individu dengan individu yang lain. Contoh undang-undang awam ialah seperti undang-undang perlembagaan, pentadbiran dan jenayah. Manakala contoh undang-undang persendirian pula atau lebih dikenali sebagai undang-undang sivil ialah seperti undang-undang kontrak, tort, amanah, keluarga, syarikat, perkongsian dan agensi. Tajuk saya pada hari ini ialah Akta Radar Berbahaya 1952. Akta Radar Berbahaya 1952 ialah suatu akta bagi membuat peruntukan selanjutnya yang lebih baik untuk mengawal pengimportan, pengeksportan, penghilangan, penjualan dan penggunaan candu dan beberapa bahan radar berbahaya tertentu. Membuat peruntukan khas berhubung dengan bidang kuasa mahkamah terhadap kesalahan-kesalahan yang tertaluk di bawah dan pembicaraan mahkamah. Akta Radar Berbahaya 1952 ini juga boleh dikaitkan dengan undang-undang awam iaitu undang-undang jenayah. Pada video ini, saya akan menghuraikan Seksyen 39B1A Akta Radar Berbahaya 1952, jenis kesalahan seperti mengedar dadah. Tafsiran mengedarkan dadah termasuklah semua perbuatan seperti mengimport, mengeksport, menyimpan, menyembunyi, membeli, menjual, membeli, menerima, menyetor, mengendalikan, mengangkut, membawa, menghantar, mengirim, mendapatkan, membekal atau mengedar mana-mana dadah berbahaya adalah dianggap mengedar dadah sekiranya didapati di dalam miliknya mempunyai 15 gram atau lebih berat heroin, morfin dan monoacetamorfin atau sejumlah 15 gram atau lebih berat daripada mana-mana dua daripada dadah berbahaya tersebut. Bagi Seksyen 39B1A Akta Radar Berbahaya 1952 ini, kesalahan mengedar dadah dikenakan hukuman gantung sampai mati atau dipenjarakan seumur hidup atau disebat mengikut berapa jumlah berat gram yang diedarkan. Berikut merupakan contoh kes berkaitan Seksyen 39B1A Akta Radar Berbahaya 1952 jenis kesalahan mengedar dadah. Mengikut pertuduhan pertama dan kedua, Muhammad Amirul Alif didakwa mengedar dadah jenis metafetamin masing-masing seberat 1.797.7 gram dan 833.7 gram di belakang rumah di Jalan Jambu Bongkok, Kampung Jambu Bongkok, Marang jam 1.10 pagi pada 20 Februari lalu. Bagi pertuduhan ketiga, dia didakwa mengedar dadah jenis heroin dengan berat kasar 1.096.8 gram di lokasi, masa dan tarikh sama. Bagi setiap kesalahan itu, Muhammad Amirul Alif yang didakwa mengikut Seksyen 39B1A Akta Radar Berbahaya 1952 berdepan hukuman mati atau penjara seumur hidup dan disebat tidak kurang 15 sebatan jika tidak dihukum mati. Bukan itu sahaja, dalam kalangan murid sekolah juga ada yang mengedar dadah dan apa yang membuat mereka mengedar dadah mungkin berawal dari ibu bapa mereka yang juga menjalankan aktiviti mengedar dadah atau keperluan wang yang mendesak dan juga pengaruh dari rakan sebaya mereka. Dan akibat daripada pengedaran dadah tersebut, murid sekolah akan memiliki masa depan yang gelap dan memudaratkan diri dan orang sekeliling mereka. Oleh itu, sebagai ibu bapa atau pihak yang berwajib, harus sama membimbing anak-anak atau murid atau mereka supaya tidak terjebak dalam najis dadah. Kita boleh mendidik dan memberikan nasihat tentang bahayanya dadah. Sekian dari saya, terima kasih.